Kalau kita talk about perbezaan, maka boleh tak kita reach out kepada orang lain kalau talk about persamaan. Jadi mungkin permulaannya kita talk about persamaan, about universal values, about global ethics, about the idea of tolerance. Mungkin kita kena ubah discourse lagi satu technical term. Discourse kita ialah the whole idea of truth, reality kita controlled by apa yang kita cakap, discourse, khutbah kita, ada Arabic khitab kita, wacana kita sendiri, language yang kita guna itu, istilah yang kita guna itu sendiri akan mempengaruhi apa yang kita fikirkan. Kadang kita rasa language ini mind kita yang control language, kita tak sebenarnya language kita yang control kita. Jadi bila guna Pak Khalid guna idea discourse itu, it has a philosophical importance, ada philosophical meanings attached to it, and this we must consider that. But the most important, the essence of what he's saying is Islam is universal submission, not a communal creed or an institutionalized interpretation. No. And what does universal submission mean? Islam ini lepas kepada Captain Hafiz Firdaus. Islam sebagai universal submission, mungkinkah kita perlu definisi yang lebih mendalam lagi, atau Captain Hafiz boleh menjelaskan lebih mendalam? Adakah Islam sebagai universal submission itu bermakna bahawa Islam include other religions di dalam folder dia, atau dia exclude? Dia bersifat inklusivis kah? Dia include di dalam dia punya folder semua agama menjadi batu bata yang membina Islam, ataupun Islam exclude langsung agama-agama lain, bahawa agama selain itu folder lain, kira new folder. Jadi bagaimana idea Islam as universal submission itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertama hari dulu, hari dulu. Saya duduk yang di belakang sekali sana, paling di belakang dan yang paling cakap banyak. Cakap banyak-banyak, pihak IIS, pihak penganjur bagi hukuman. Nak cakap banyak sangat, mai duduk depan. Okey, mai duduk depan, mai duduk cakap sini. Tu yang kena duduk depan sini jadi mangsa. Okey. So secara tersiratnya, later bila ada pusingan sesi Q&A, jangan tanya banyak-banyak lah. Payah kita nak jawab nanti. Balas dendam. Payah kita nak jawab nanti. Jadi soalan yang diberikan kepada saya, kalau saya faham lah, adakah Islam ini agama universal, maknanya menerima semua agama-agama lain, ataupun Islam ni agama yang eksklusif? Betul kan? Ya, kalau that's the definition. Kalau definite. Okey, kalau kita rujuk kembali pada perbincangan sesi pertama dulu, memang timbul persoalan tentang maksud Islam itu sendiri, perkataan Islam, dan sebagaimana yang disebut oleh Pak Khalid dan diperincikan semula oleh Brother Salman, bahawa Islam itu bermaksud penyerahan, submission. Ya, bukan sekadar inna dina inallahi Islam, tetapi juga dalam surah Ali Imran ayat 85, apabila Allah SWT berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Kalau kita rujuk tafsir Tabari juga, diterangkan bahawa bila pertama kali ayat ini turun, berbagai-bagai agama lain di semenanjung Arab masing-masing klaim kami Islam, we are Muslims. Mereka pun sama juga, sebab hanya agama tu yang diterima, dan orang-orang yang pilih yang lain, mereka di kalangan orang-orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 85. Maka bila mereka semua klaim begitu, maka disuruh pada orang-orang tu, kerjakanlah rukun-rukun Islam, antaranya rukun haji. Time tu semua tak boleh lah, susah lah, apalah. Menunjukkan bahawa Islam itu yang kita faham, yang saya faham, yang saya hendak para hadirin faham, bukan Islam sekadar submission, penyerahan. Sebab penyerahan saja itu betul, tapi penyerahannya macam mana? Adakah penyerahannya bererti berjalan di atas batu yang panas? Adakah penyerahan yang bererti memanjat gunung Fuji untuk memungut bunga sakura? Sekarang sana bunga di Jepun ni. Ataupun kita nak memanjat gunung Kilimanjaro di Afrika? Submission yang macam mana tu?
Itulah yang Islam itu perlu diperincikan, perlu dibawa kepada rukun Islam itu sendiri. Bahawa yang pertama sekali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian solatnya, kemudian zakatnya, kemudian hajinya, puasanya, dan ini yang basic sekali. Ada banyak lagi yang kena tambah, tapi ini yang paling basic sekali. Okay, sekarang kembali pada persoalan, adakah Islam ni agama universal, ataupun sebab agama-agama lain pun sebenarnya penyerahan juga. Ya, saya yakin di sini para hadirin yang ramai telah menghadiri kursus FCR, Friendly Comparative Religion. Kalau yang belum hadir, ni saya tolong iklankan lah ni, kena hadir ya. Kalau kita hadir dan kita kaji agama-agama lain, tak payah sebut nama agama tu, semuanya juga bentuk penyerahan. Bentuk penyerahannya bagaimana tu? Bentuk penyerahan kepada Tuhan agama masing-masing, Tuhan yang diyakini oleh agama masing-masing. Timbul persoalan, adakah Tuhan yang diyakini oleh agama-agama semua ni sama dengan Tuhan yang dipegang, yang disembah oleh umat Islam? Kriteria pengukurnya tak payah rujuk ayat panjang-panjang, tak payah rujuk ayat yang kita belum hafal. Kita rujuk ayat yang kita hafal mungkin sejak sebelum tadika lagi, iaitu surah Al-Ikhlas, di mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah ialah Tuhan yang satu. Maka dalam Islam dia tak terima lagi Tuhan-Tuhan yang banyak-banyak, yang pelbagai-pelbagai. Tuhan yang satu. Tapi hold on. Kalau kita buka kitab-kitab sebahagian agama-agama lain, diterangkan juga the God is one. Dalam kitab agama lain diterangkan juga bahawa Tuhan itu satu. Maka ayat pertama surah Al-Ikhlas itu disambung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah yang menjadi tempat tujuan, tempat fokus, tempat kita berhajat. On the contrary, Allah tidak berhajat apa-apa daripada kita. Sebab tu dalam Islam, Tuhan Islam tidak memerlukan korban. Agama-agama lain dulu kena buat korban. Agama sekarang pun segalanya ada juga kena bagi buat oren. Tak kisahlah oren original ke, oren plastik ke, apa ke. Dalam Islam ada ibadah korban. Tapi ibadah korban tu kita kena bezakan bahawa dalam Islam, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 37, bahawa yang sampai kepada Allah bukanlah dagingnya, bukanlah darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah ialah ketakwaan kamu. Sebab tu orang Islam kita korban waktu kita makan daging tu, dan boleh memberi kepada rakan-rakan kita yang belum Islam. Sambung lagi, lam yalid walam yulad, anak pinak ni Islam tak ada lah. Okey, dan yang penting sekali terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad. Tuhanlah Islam ni dia tidak menyerupai apa-apa jua. Kalau kita mengkaji secara adil semua agama-agama ataupun sebahagian besar agama-agama lain di dunia dulu dan sekarang, Tuhan mereka boleh digambarkan, boleh dipatungkan, boleh dibentukkan. Dan yang menariknya, Tuhan yang mereka bentuk tu somehow or other nak sama warna kulit dengan mereka. Kalau itu bangsa yang berkulit kuning, Tuhannya pun kulit kuning. Bangsa tu mata dia besar, Tuhan dia pun mata besar. Bangsa tu perut buncit, Tuhan dia pun perut buncit. Tapi dalam Islam tak ada semua tu. Jadi inilah konsep ketuhanan dalam Islam yang membezakan kita dengan agama-agama yang lain. Persoalan yang saya belum jawab lagi tu tentang universal. Adakah Islam menerima agama-agama lain? Okey, kalau agama itu menyembah Tuhan yang menepati 4 syarat surah Al-Ikhlas itu, Islam dimasukkan oleh yang lain-lain tu, Tuhan mereka sama dengan 4 tu, 4 syarat tu kita terima. Dengan syarat yang kedua, dia juga menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa syariat. Dan pembawa syariat ni penting sebab kalau saya sambung, saya pinjam definisi cosmopolitan yang dibawa oleh Pak Khalid tadi. Kalau saya dapat tangkap, minta betulkan, ianya adalah universal and common law, universal and common ethics of life for everyone. Betul ke? Kalau boleh diringkaskan. Tapi universal yang common tu macam mana tu? Mereka yang di Ghana, mereka yang di Jepun, mereka yang di Malaysia, kadang yang di Malaysia ni pun, yang di Kelantan, yang di Johor, yang di Perak, macam mana tu? Nak ikut law siapa? Kalau kita ada common law pun, universal law pun, law tu manusia juga yang buat. Dan bila manusia buat, mesti bertengkar. Kami nak begitu, kami nak begini. Habis kat Dewan Rakyat tu baling kursi apa semua. Tak boleh panggil Dewan Rakyat lah, panggil Dewan Bumi lah sekarang. Okey? Tapi sekarang ni apa kata kita ambil undang-undang yang diberi, yang diturunkan oleh yang mencipta manusia itu sendiri. Yang mencipta manusia itu dalam berbagai-bagai bangsanya itu.
dengan mencipta dengan berbagai-bagai budayanya sekali. Dan Allah telah memberikan kepada manusia ni satu syariat, iaitu syariat Islam, yang ianya sesuai sebenarnya dengan semua budaya. Hanya saja beberapa amalan ataupun keyakinan dalam budaya itu yang merupakan kurafat ataupun karut-mengarut semua, itu yang ditolak oleh syariat Islam.